Iya, saya persilakan Penaga sekali-sekali. Terima kasih Yang Hormat Tuan Speaker. Bagi menyimpulkan tentang perbahasan mengenai dengan banjir tadi, saya berharap benarlah kerajaan negeri berunding dengan kerajaan negeri Kedah supaya pemotongan pokok-pokok dalam kawasan tadahan hujan itu tak dilaksanakan. Saya rasa tak ada masalah kerana sama-sama dalam Pakatan Rakyat. Boleh berbincang, boleh mengaturkan satu perjumpaan, dapat kata sepakat dan penyelesaian. Kerana kalau benda ini diteruskan juga seperti yang dinyatakan, sudah pastilah kawasan yang akan menerima banjir khususnya Sungai Muda dan Sungai Perai akan mengalami banjir yang amat dahsyat. Itu saja. Ya. Mengenai dengan mengelola bandar juga, kerajaan sedar dan semua orang tahu bahawa di Pulau Pinang ini masih lagi terdapat golongan rakyat termiskin. Dulu satu survey telah dibuatkan, kita telah commission dengan izin USM untuk buat bancian siapa-siapakah yang tergolong dalam golongan rakyat termiskin. Tapi satu lagi bancian dibuat oleh ICU, Jabatan Perdana Menteri, ada satu lagi. Ya. Senarai golongan rakyat termiskin. Walau bagaimanapun, senarai mana kita gunakan, pokoknya rakyat termiskin masih ramai lagi, sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Kerajaan Barisan Nasional dulu telah memperuntukkan 500,000 setahun khusus untuk membantu membaiki atau membina rumah-rumah yang digolongkan dalam golongan rakyat termiskin. Banyak sekali rumah-rumah yang robek, yang bumbungnya bocor, dantainya berlubang dan sebagainya. RM500 setahun bukanlah banyak. Tak banyak. Saya tahu dalam peruntukan kerajaan, dalam wang kerajaan masih banyak lagi. Ya. Setahun RM500, kalau 2 tahun baru 1 juta. Ini khusus untuk rakyat termiskin membaiki atau bina rumah semula. Sangat penting bagi kita, mungkin kita tak pernah mengalami yang sebegitu peritnya hidup. Tetapi golongan rakyat termiskin, mereka amat-amat memerlukan ini. Saya berharap kerajaan negeri secara serius dan mempertimbangkan. Ya. Sekarang ini kita pusat urus zakat ada bagi bantuan, perda ada bagi bantuan. Sekarang kita minta kerajaan negeri juga menyumbang ke arah ini. Yang Hormat Tuan Speaker, kerajaan yang baru ditubuhkan ini banyak langkah-langkah yang diambil, tapi langkah-langkah yang diambil ini kadang-kalanya merupakan pendekatan populis. Maaf cakap saya guna perkataan itu. Untuk menarik hati rakyat supaya rakyat gembira. Sebahagian daripadanya. Sebagai contoh, memberi beras kampit untuk keluarga miskin. Bagus, bagi sekampit seorang. Tapi cuma sekali sahaja. Yang saya nak perkatakan di sini ialah, mengapa nak bagi beras sekampit yang beratnya lebih kurang 5 kilogram yang diberi di tempat-tempat tertentu seperti macam di seberang Pat Utara, di Pejabat Kebajikan Masyarakat. Orang di kawasan saya, Kuala Muda atau di Don Pinang Tunggal, nak datang ke Batuah ni, nak ambil beras tu, tambang kereta, sewa kereta lebih mahal daripada harga bas, daripada harga beras. Ini yang dipersoalkan. Mengapa tidak kalau nak tolong pergi hantar ke rumah? Nah,
Panggil, wah heboh, riuh, boom bam, nak bagi beras kampit. Beras kampit ni banyak dah orang bagi. Terutama masa raya esok lagi banyak orang bagi. Betul tak Matang Pasir? Oh, tak sokong ah. Ini beras kampit. Ya, marilah kita memikirkan itu. Bukan saya tak menghargai, bukan kita tak menghargai bantuan itu, tapi janganlah menyusahkan rakyat kerana nak dapat beras kampit, terpaksa sewa kereta, sewa teksi. Mereka orang susah. Mereka bukan basikal pun setengah tak ada. Takkan nak kayuh 20 batu datang dia ambil beras tu. Begitu juga cermin mata yang diberikan. Terima kasih. Tapi biarlah secara yang lebih, orang kata, menyenangkan rakyat yang mendapat bantuan itu. Penjelasan Speaker. Bola betul. Bola betul. Sedarkah yang berhormat penaga bahawa beras-beras yang diberi itu adalah jenis berkualiti rendah yang dikatakan sebagai beras hancur? Dan sedarkah yang berhormat penaga bahawasanya hari ini pun masih ada lagi beras-beras yang belum diedarkan kepada rakyat yang miskin yang memerlukannya? Contohnya, di Pejabat Kebijakan Masyarakat Balik Pulau masih ada 60 beg lagi yang belum diedarkan. Saya tak pasti tempat-tempat lain. Terima kasih. Kalau tanya saya sedap ke, saya memang sedap. Kalau tak sedap, kena bubuh kemian seguni baru tak sedap. No, joke aside. Pokoknya saya tidak tahu beras itu beras patah ke, beras murahan ke, beras yang dah makan bubuk ke. Kalau 60 kampit atau 60 bungkus lagi masih berada di balik pulau, ini amat-amat mengecewakan. Sepatutnya beras itu diberi kepada golongan miskin. Tapi kalau golongan miskin pun tak mau makan beras itu, alangkah aneh Penjelasan. Alangkah pelik dan anehnya. Tolong bagi laluan. Ya, saya bagi. Sebelum saya pergi ke soal tentang beras tadi, saya ingin saya ada persoalan untuk menanya kepada wakil dari penaga. Ya, yang sebelum ini adalah sebagai adik exco bahagian pertanian. Saya tak tahu selama 5 tahun yang wakil dari penaga dulu, apa yang wakil dari penaga buat berkenaan dengan masalah tempatan di seluruh Pulau Pinang. Ya, berkenaan dengan beras yang telah wakil dari penaga catat tadi. Saya merasa hampa dengan penjelasannya tadi. Sebab kerajaan baru mampu memberikan bantuan sedikit bantuan kepada rakyat yang termiskin di dalam negeri Pulau Pinang. Ini adalah satu sumbangan yang selama ini pihak Kerajaan Barisan Nasional tak pernah berikan kepada, tak pernah buat pun kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Yang betul. Ya. Saya rasa minta lalu. Saya tolong nanti bagi saya pabrikan saya ujar dulu. Walaupun apa beras yang diberikan, tapi setahu saya yang pihak kerajaan dia mendapatkan bantuan daripada LPM, Lembaga Pari dan Beras Negara, untuk menguruskan beras ini. Jadi ini bermakna LPM dia beras semua itu hancur, semua tak berkualiti. Apakah hujah yang sedemikian pihak Ketua Pembangkang pun boleh sampaikan kepada Dewan kita? Ini seolah-olah tak hormat sama negara kita langsung. Saya betul. Minta lalu. Coba kita teruskan. Okay. Minta laluan. Saya yang betul. Saya rasa pandangan yang dikemukakan oleh wakil daripada Jawi adalah tidak berasas dan menunjukkan bahawa beliau tidak pernah mengikuti perkembangan-perkembangan yang telah dijalankan oleh kerajaan sebelum ini. Sebenarnya pemberian bukan setakat beras. Kita telah membuat pemberian-pemberian yang pelbagai, termasuklah memberikan rumah dan sebagainya. Saya ingin memaklumkan bahawa pemberian beras yang diberikan oleh kerajaan sebelum ini bukan hanya sekali, malah berterusan, bukan one off. Saya telah menerima jawapan daripada Ketua Menteri yang menjawab bahawa pemberian beras ini adalah one off.
sekali saja